Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama berhimpun dalam kuliah uh, adab mufrad ini untuk kita sambung semula perbincangan kita menggunakan kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari ini. Ya, dan lama jugalah kita berhenti kuliah. Kalau tengok dalam catatan saya ni pada 8 hari bulan 1, insya-Allah hari ni kita dah berapa dah kan? Kita dah hari ni berapa bulan? 22 hari bulan. Masya-Allah. Jadi dah lama jugalah. Sekejap tuan-tuan ni. Ni penganjur tu mesej saya ni. Oh, sekejap ya. Sekejap. Saya cuba cari background dia. Ada. Okey. Penganjur kata ustaz, dia kata bagilah background lokal sikit. Sebab dia produk anjur. Okey. Sorry. Saya baru jumpa. Okey. Ya, beritahu dah ada. Okey, baik. Lama juga kita tidak berkuliah. Jadi alhamdulillah hari ini kita nak sambung balik kuliah kita. Kita berhenti pada bab yang ke-114 daripada kitab Al-Adabul Mufrad. Bab babu ahlil ma'ruf fid dunya, ahlul ma'ruf fil akhirah. Bab pada membicarakan, ya, babun ahlul ma'ruf fid dunya, ahlul ma'ruf fil akhirah. Bab pada membicarakan tentang orang yang melakukan kebaikan di dalam dunia, mereka itulah ahli kebaikan di akhirat nanti. Okey. Kita dah baca dah hadis yang pertama dalam bab ni, iaitu hadis nombor 221. Dan kita nak sambung hadis nombor 222. Okey. Hadis nombor 222 ni, kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Musa bin Ismail qala haddatsana Abdullah ibn Hassan Al-Anbari qala haddatsana Habban ibn Asim wa kana harmala aba ummi fahaddatsatni Safiyah ibnatu Ulaibah wa Duhaibah ibnatu Ulaibah wa kana jadduhuma harmala aba abihima annahu akhbarahum an harmalata ibni Abdillah annahu kharaja hatta ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam فكان عنده حتى عرفه النبي صلى الله عليه وسلم فلما ارتحل قلت في نفسي والله لآتي النبي صلى الله عليه وسلم حتى أزداد من العلم
faji'tu amshi hatta qumtu baina yadayhi faqultu ma ta'muruni a'mal qala ya Harmala i'til ma'ruf wajtanibil munkar thumma raja'tu hatta ji'tu ar-rahilah thumma aqbaltu hatta qumtu maqami qariban minhu faqultu ya Rasulullah ma ta'muruni a'mal qala ya Harmala i'til ma'ruf wajtanibil munkar wanzur ma yu'jibu udhunak ay yaqula lakal qawm idza qumta min indihim fa'tih wanzuril ladhi takrah wanzuril ladhi takrahu ay yaqula lakal qawm idza qumta min indihim fajtanibhu falamma raja'tu tafakkart fa idza huma lam yad'a syai'a. Inilah hadis yang kita cuba untuk ambil manfaat daripada dia sekarang ni, iaitu hadis nombor 222. Siapa ada kitab boleh tengok. Maksudnya, kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, Musa bin Ismail telah menyampaikan kepada kami. Ni Imam Bukhari lah disebut, dia kata guru dia nama Musa bin Ismail. Ya. Katanya, Musa bin Ismail berkata, Abdullah bin Hassan Al-Ambari telah menyampaikan kepada kami. Dia berkata, Habban ibnu Asim telah menyampaikan kepada kami. Siapa dia ni? Wa kana Harmalah aba ummi. Imam Bukhari ketika meriwayatkan hadis ni, dia bagi tahu siap-siap kepada kita supaya kita tahu. Ada yang baca Habban, ada yang baca Hibban. Sebelum tu lah. Ya. Ada yang baca, saya tengok jugalah dalam kitab yang ada pada saya ni, ada yang meletakkan namanya Hibban, ada yang meletakkan namanya Habban. Tapi saya orang kata apa? Nampak Hibban tu lebih banyak lah. Tapi wallahu alam kena tahqiq lah nama dia ni, sebab nama ni dia orang kata apa, banyak berlaku orang kata apa? Banyak berlaku perbezaan pandangan sikit lah. Banyak berlaku perbezaan pandangan sikit. Tapi tak apalah. Yang penting dia ni Imam Bukhari bagi tahu dia ni Harmalah tu. Mana Harmalah mana pula ni? Saya pun mula-mula bila baca Harmalah mana yang dia maksudkan ni kan? Harmalah yang dia maksudkan ni adalah perawi kepada hadis ni daripada kalangan sahabat. Perawi daripada kalangan sahabat. Maksudnya hadis ni diriwayatkan daripada Harmalah. Jadi perawi yang bernama Hibban ni dia sebut dia kata Imam Bukhari ambil riwayat ni daripada Hibban dan Imam Bukhari menjelaskan. Imam Bukhari jelaskan, dia kata Hibban ni siapa dia? Hibban ni adalah merupakan, kita boleh kata, cucu kepada Harmalah. Sebab Harmalah tu sendiri adalah bapa kepada ibu dia. Hibban tu ibu dia adalah anak kepada Harmalah. Okey, itu pertama. Kemudian dia kata, Imam Bukhari kata, fahaddatsatni. Imam Bukhari baca lagi sanad, dia kata fahaddatsatni Safiyah ibnatu Ulaibah wa Duhaibah ibnu Ulaibah. Lalu Safiyah ibnatu Ulaibah dan Duhaibah ibnatu Ulaibah telah menceritakan kepada saya. Bila baca sanad ni, saya mula-mula jadi macam sanad ni dia ambil pada mana dan daripada mana, sehinggalah kita buat perbandingan. Bila kita buat perbandingan, kita nampaklah, kita nampak sebenarnya perawi ni tiga-tiga ni, iaitu Hibban, Safiyah dan juga Duhaibah, ketiga-tiga ni adalah sumber kepada Abdullah bin Hassan Al-Ambari. Kerana Hibban adalah cucu kepada Harmalah, belah ibu dia. Manakala dua orang ni, Safiyah dengan Duhaibah ni, adalah cucu belah ayah mereka. Yang mana Imam Bukhari sebut dekat sini, dia kata wa kana jadduhuma Harmalah aba abihima annahu akhbarahum. Harmalah merupakan ayah kepada ayah mereka berdua, ayah kepada ayah mereka berdua, yang mana Harmalah memberitahu mereka. Maksud ketiga-tiga ni lah.
Harmalah ni pada satu ketika dia ada cucu daripada anak perempuan dia dan dia ada cucu daripada anak lelaki dia. Jadi sahabat ni bila dah berumur mungkin dah ada cucu, dia cerita pada cucu dia. Apa dia kata? Dia kata an Harmalata ibni Abdullah. Daripada riwayat ni daripada Harmalah bin Abdullah yang mana dia keluar sehingga dia berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia keluar daripada tempat dia, dia pergi mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fakana indahu hatta arafahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kata perawi ni, kata cucu Harmalah, dia duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menekunilah, maksudnya dia melazimi Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi kenal dia. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam kenal dia. Maksudnya bukan duduk sekali je lah. Dia duduk sehingga dia dapat dia dapat mengenali, dia dapat memperkenalkan diri dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Itu cerita awal dia. Okey, apa yang berlaku? Falamma irtahala qultu fi nafsi, ketika mana dia nak pergi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, qultu fi nafsi, aku pun berkata pada diri aku, wallahi la atiyanna nabiyya sallallahu alaihi wasallam hatta azdada minal ilm. Dia kata, demi Allah, aku akan mendatangi Nabi SAW, aku akan mengunjungi Nabi SAW sehingga aku dapat menambah ilmu. Sehingga aku dapat menambah ilmu. Faji'tu amshi hatta qumtu baina yadayhi. Lalu aku pun berjalan. Aku keluar daripada tempat aku berjalan bertemu dengan Nabi SAW sehingga aku berdiri di hadapan Nabi SAW. Aku berdiri di hadapan Nabi. Faqultu ma ta'muruni a'mal. Dia kata, bila dia keluar daripada tempat dia, dia berjumpa dengan Nabi SAW, dia mengunjungi Nabi, dia duduk di sisi Nabi sehingga Nabi kenal dia. Apabila dia nak beredar, pergi ke tempat, nak balik rumah lah, maka dia kata dalam diri dia, kata, demi Allah, aku akan pergi jumpa Nabi sehingga aku dapat ilmu lagi. Maksud nak minta pesanan lah daripada Nabi SAW. Faji'tu amshi. Lalu aku pun berjalan lah berjumpa dengan Nabi. Diri di hadapan Nabi SAW. Lalu dia kata apa? Dia kata, faqultu ma ta'muruni a'mal ya Rasulullah. Apakah yang kau arahkan aku untuk aku beramal? Ya Rasulullah, apa arahan supaya aku ni boleh beramal? Nak tunjuk apa, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian? Nak tunjuk dia ni adalah satu orang yang nak pegang nasihat Nabi SAW. Nak pegang nasihat ni, dia nak balik ni. Jadi dia bagi tahulah dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, tolong bagi tahu kat saya, kan? Tolong bagi tahu kat saya apa yang saya boleh beramal. Apa yang saya boleh beramal, yang saya boleh pegang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bila dengar dia nak sesuatu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan dekat dia, maka Nabi kata kat dia, ya Harmalah, i'til ma'ruf. Kata Nabi SAW dalam riwayat ni, dia kata, ya Harmalah, i'til ma'ruf. Wahai Harmalah, datangi perkara-perkara yang ma'ruf. Wahai Harmalah, buat benda-benda yang baik. Wahai Harmalah, jangan buat benda mungkar. Maka sebab itu Nabi sebut kat sini, dia berkata, wajtanibil al-munkar. Jauhi perkara mungkar. Maksud jauhi perkara mungkar ni, sama ada menjauhi perkara mungkar tu pada diri dan cuba jauhi siapa-siapa yang kamu mampu. Cuba jauhi siapa-siapa yang kamu mampu. Jauhkan dia daripada kemungkaran. Maksudnya bukan hanya diri kamu sajalah. Kan? Bukan hanya diri kamu saja. Kamu kena jadikan orang yang kamu mampu untuk jauhkan daripada mungkar. Maka Nabi nak kata, i'til ma'ruf, buat benda ma'ruf. Bila buat benda ma'ruf ni juga merangkumilah perbuatan diri sendiri, pastikan buat benda ma'ruf, jauhi benda mungkar. Buat benda ma'ruf pada diri sendiri dan ajak orang lain buat benda ma'ruf juga. Kenapa ajak orang lain buat benda ma'ruf termasuk dalam arahan ni? Ajak orang lain buat benda ma'ruf pun dikira sebagai ma'ruf. Cegah daripada mungkar, cegah diri sendiri daripada mungkar dan cegah orang lain pun yang kita mampu daripada mungkar.
Okey. Itu pesanan Nabi SAW pada dia. Kalau kita tengok dalam riwayat ni, kalau kita tengok dalam riwayat ni, Nabi SAW, tuan-tuan dan puan, sebelum kita nak bincang panjang lagi, saya nak bagi tahu riwayat ni memang ada problem lah pada sanad dia. Kerana perawi-perawi tu adalah perawi yang dikritik. Perawi-perawi yang kita dah baca tadi nama dia tu, Hibban apa semua tu, adalah perawi yang dikritik. Abdullah bin Hassan, Hibban bin Asim, Safiyah, Duhaibah. Ibn Hajar kata mereka ini adalah perawi yang makbul. Perawi yang makbul ni Ibn Hajar sebut dalam muqaddimah Taqrib Tahdzib. Dia kata kalau perawi makbul ni, kalau dia bersendirian dalam riwayat, riwayat dia tu problem lah. Ha. Dia makbul jika ada sokongan lain. Ha. Jika ada sokongan lain. Okey. Maka jadi riwayat ni memang ada problem. Cuma kalau kita tengok dekat sini, pesanan ni adalah pesanan yang kita boleh kata menyeluruh lah. Pesanan ni menyeluruh. Buat benda baik, cegah benda mungkar. Buat benda baik ni, ajak diri sendiri, ajak orang lain. Cegah benda mungkar, cegah diri sendiri, cegah orang lain. Merangkumi dah. Merangkumi dah. Ya? Summa raja'tu, kemudian aku pun balik, kata Harmalah, aku balik. Hatta ji'tu rahilah, sehingga aku pergi ke tungganganku. Dia pergilah ke tunggangan dia, nak balik kan. Summa aqbaltu, kemudian dia patah balik. Hatta qumtu maqami qariban minhu, sehingga aku berdiri di satu tempat yang berdekatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu ya Rasulullah, ma ta'muruni a'mal. Dia kata, dia tanya lagi soalan yang sama. Dia kata, ya Rasulullah, apakah yang ya, apakah yang kau arahkan aku untuk aku beramal? Dia kata, ya Rasulullah, soalan yang sama. Dia tanya lagi soalan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Harmalah, i'til ma'ruf wajtanibil munkar. Nabi ulang lagi. Nabi kata, wahai Harmalah, datangkanlah perkara yang ma'ruf, jauhkanlah perkara yang mungkar. Wanzur ma yu'jibu uzunak an yaqula lakal qaum idza qumta min indihim fa'ti. Nabi tambah lagi. Nabi kata apa? Nabi kata, lihatlah apa yang telinga kau suka dengar apabila sesebuah kaum menyebut tentang engkau bila engkau dah beredar daripada mereka, kau buat benda tu. Nabi kata. Dan tengok apa yang telinga engkau tak suka dengar ataupun apa yang engkau benci untuk sesebuah kaum sebut tentang kau bila engkau tak ada di sisi mereka, engkau jauhilah. Nabi SAW di sini memberikan tambahan. Memberikan tambahan nasihat apabila dia datang kepada Nabi SAW kali kedua. Okey. Falamma raja'tu tafakkart. Apabila aku beredar, aku pun berfikir, aku terfikir. Fa idza huma lam yada'a syai'a. Dan aku dapati kedua-dua pesanan ini tidak meninggalkan sesuatu apapun yang berbaki selain daripada ia telah merangkumi segala jenis kebaikan. So, hadis ni, tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, riwayat ni adalah riwayat yang problem. Riwayat yang daif menurut pengarang kitab ni lah, Rashul Barat, dia kata daif. Sebahagian pengkaji-pengkaji pun seperti Syekh Al-Albani juga mengatakan riwayat ni adalah riwayat yang daif. Riwayat yang daif. Okey. Tetapi di sana ada pandangan daripada Ibnu Hajar. Pandangan daripada Ibnu Hajar mengatakan sanad dia hasan. Pandangan Ibnu Hajar kata hasan. Cuma bila berlaku perbezaan pandangan seperti ini, kan, kalau orang yang dia tidak menekuni dalam bidang hadis, tak ada masalah, dia boleh taklid lah mana-mana yang dia yakini, yang dia percaya, kan. Tetapi bagi pengkaji-pengkaji hadis, mereka tidak memadai lah untuk tinggalkan dengan pilih tanpa alasan, sebab mereka ada kemampuan. Maka sebab itu pengkaji-pengkaji hadis moden hari ini mereka kata apa, berbeza pandangan sikit dengan Ibnu Hajar. Mereka tak setujulah. Mereka kata pandangan Ibnu Hajar yang menilai hasan hadis ni
Bagi mereka, pandangan ini ataupun penilaian ini tak tepat. Tak adakah mereka telah biadab pada Ibn Hajar? Tidak. Kerana inilah masalah akademik, perbahasan ilmiah, mencari kebenaran dengan bukti, dengan disiplin, tanpa maki hamun, tanpa mengatakan itu batil, tanpa mengatakan pandangan itu sesat, sedangkan benda ni benda ijtihadi, maka mengatakan tak tepat adalah benda yang biasa. Adalah benda yang biasa. Maka sebab itu, um, saya bawakan pandangan seorang ulama ni dalam kitab dia Al-Mudawi. Kitab Al-Mudawi karya Al-Ghumari. Ghumari ni dia bukan satgi orang kata dia Wahabi, dia bukan Wahabi lah. Al-Ghumari ni dia Ahmad bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari, Al-Azhari lagi. Ya. Dia ni daripada Maghribi. Dia ni Sufi. Dia kata apa? Ketika dia bincang tentang hadis yang kita baca ni, kita baca hadis ni, ya, dia pun sebut, ya, dia kata uh, lakin, dia kata ini penting, lakin kalam al-Hafiz Ibni Hajar musarrih bihusnil hadis, bihusnil hadis. Tapi kalam Ibn Hajar jelas mengatakan hadis ni hasan. Ha. Yang mana Ibn Hajar sebut hadis ni bi isnadin hasan, dengan sanad yang hasan. Apa kata Ghumari? Qultu alaihi fihi muakhadhat. Dia kata pada kalam Ibn Hajar ni ada kritikan sikit lah. Ada benda yang perlu dikritik, dia kata. Yang mana ada beberapa kritikan, tapi yang penting sinilah. Dia kata, annal hadis ma'a ta'addudi turuqihi laisa fi wahidin minha Abdullah bin Raja wa innama fi ba'diha Abdullah bin Hassan fala'alla Hassan tuharraf fi ba'din nusakh bi Raja. Dia kata Ibn Hajar ni ada silap sikit. Dia kata apabila mengatakan hadis ni merupakan riwayat Abdullah bin Raja, tapi sebenarnya Abdullah bin Hassan, mungkin Abdullah bin Raja tu adalah satu kesilapan sewaktu menukil. Sebenarnya Hassan yang betul, tertukar kepada Raja pada sebahagian penulis. Okey. Jadi dia pun kritiklah Ibn Hajar. Kan, dia kritik Ibn Hajar, dia bawa riwayat-riwayat, tapi dia nak kata ada beberapa kritikan. Okey. Maka uh, nak sebut kat sini apa dia? Senangnya nak sebut uh, Al-Ghumari dalam hadis ni kan, dia juga mengkritik Ibn Hajar. Walaupun dia taklah kritik kat sini, kita tak nampak lah dia kritik, dia tak setuju dengan penilaian Hasan tu. Cuma dia kritik bab apa? Dia kritik bab penamaan perawi. Dia kritik bab penamaan perawi. Perawi itu bukan Abdullah bin Raja. Ibn Hajar kata Abdullah bin Raja, tapi dia kata bukan. Yang sebenarnya Abdullah bin Hassan. Tapi tersilap nukil. Jadi adakah ini dikatakan sebagai biadab? Kita kata dalam perbahasan ilmu, ini benda yang biasa. Ini benda yang biasa. Bahkan ada sebahagian daripada pengkaji moden seperti Al-Albani, dia tak kata riwayat ni hasan, dia tak setujulah. Dia tak setujulah dengan Ibn Hajar. Sebab apa dia tak setuju? Tengok di sini. Saya bawakan Al-Albani ketika dia menghuraikan riwayat ni, dia kata ni, saya bawakan daripada silsilah hadis dhaifah, hadis nombor 1489. Dia kata ni hadis yang kita bincang. Okey. Kemudian dia kata wa hadha isnadun fi subutihi nadar. Sanad ni pada pensabitan dia, sabit ke tak sabit sanad ni daripada Nabi. Dia kata perlu dilihat semula daripada dua aspek. Yang pertama, Abdullah bin Hassan Al-Ambari ni perawi yang majhul hal. Tak ada siapa yang mengatakan dia thiqah. Sebab itu Ibn Hajar kata dalam takrib dia ni adalah perawi yang makbul jika ada yang menyokong. Ya. Tetapi dalam riwayat ni, ya,
tidak ada sokongan yang boleh ya menguatkan riwayat perawi inilah, kata Syekh Al-Albani. Okey, jadi nak sebut tidak boleh untuk menaik taraf dia lah. Tapi walau bagaimanapun, ini saya nak sebut sebenarnya mungkin ada di kalangan kita ni yang dia tak biasa dengan perbahasan ilmiah. Jadi bila sebut kritikan, pandangan ini tidak tepat, pandangan ini tidak kuat, dia rasa macam, oh ini menghina. Sebenarnya bukan. Benda ni biasa je dalam perbahasan ilmu, kan. Tapi tak ada masalah lah, saya okey saja. Orang duk kata saya macam-macam, tak ada masalah. Ya, mungkin kita berbeza di situlah. Tapi bagi orang yang mengkaji, banyak baca jurnal, banyak baca tesis, dia akan jumpa lah. Saya tak kata saya banyak baca, tapi adalah beberapa saya baca, dan memang kritikan tu berlaku. Dia macam ni je. Contohnya macam kita kata dalam masalah ijtihad yang bercanggah. Contoh, yang mana pandangan dia bercanggah. Contoh, kita tengok dalam hadis Nabi SAW, ada riwayat Nabi ni jamak salat bila bermusafir. Kan? Bila bermusafir, Nabi jamak salat. Tiba-tiba dalam mazhab Hanafi kata jamak salat ni hanya waktu haji saja. Untuk musafir tak boleh. Jadi mereka mentakwilkan yang Nabi jamak tu, mereka kata jamak suri. Apa itu jamak suri? Jamak suri ni dia salat yang pertama tu di hujung waktu, salat yang kedua tu di awal waktu. Contohnya macam salat Zuhur, dia salat di hujung, waktu Zuhur tapi di hujung. Habis salat Zuhur masuk Asar, maka di salat Asar pula. Maka nampak macam jamak, tapi sebenarnya masing-masing salat tu pada waktunya. Okey, sekarang ada dua pandangan. Majoriti ulama membenarkan jamak untuk musafir jika cukup dia punya jarak. Manakala mazhab Hanafi tak benarkan dan mereka mentakwilkan. Jadi mereka tak benarkan. Jadi kita ni bila berhadapan dengan dua pandangan ni, kalau bagi orang yang bertaklid, dia akan katalah dia pilihlah salah satu yang dia rasa dia yakin. Tapi bagi pengkaji yang telah membaca hadis yang sahih berkenaan dengan Nabi SAW jamak salat, maka dia akan katalah dalam isu ni pandangan majoriti ulama lebih tepat. Kerana apa? Kerana ada hadis yang zahirnya menyokong pandangan majoriti ulama. Kan? Tapi adalah orang tulis berkenaan dengan saya, dia kata kejap guna majoriti, kejap tak guna majoriti. Dia macam ni, tuan-tuan dan puan-puan. Dalam perbahasan ilmu ni, dia majoriti tak majoriti ni, dia bukan pandangan majoriti ataupun bukan majoriti. Dia tak semestinya menjadikan pandangan majoriti itu bila bercanggah dengan minoriti, mesti pandangan majoriti itu betul. Tak semestinya. Ada kala pandangan majoriti tepat, ada kala pandangan minoriti tepat. Kenapa jadi macam tu? Kerana hujah masing-masing. Kerana hujah masing-masing. Umpamanya lah, kan, dalam masalah makmum kena baca Fatihah ke tidak di belakang imam, ulama berbeza pendapat, kan. Adakah pandangan yang kata wajib baca itu tepat, ataupun pandangan yang kata makmum tak wajib baca itu tepat? Kerana makmum yang berada, yang salat di belakang imam, pandangan Maliki dan juga Hambali kata kalau imam baca kuat, mereka tak perlu baca, dengar saja. Tapi kalau imam baca perlahan, dia kata makmum bacalah. Hanafi kata tak perlu baca langsung, kerana imam dah tanggung bacaan dia. Mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah, dia kata kena baca. Dalam isu ni, saya saya melihat ada beberapa riwayat. Semua ada hadis-hadis yang dijadikan sebagai sandaran mereka, tetapi setelah kajian dibuat, analisis dibuat berdasarkan kemampuan yang saya ada, ya, maka saya melihat mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah adalah mazhab yang tepat dalam masalah ni. Mazhab Imam Syafi'i tepat. Sebab apa tepat? Sebab memang ada hadis. Bahkan al-Imam al-Bukhari rahimahullah siap tulis satu buku lagi, Juz'ul Qira'ah Khalfal Imam. Bacaan di belakang imam, dihimpunkan hadis-hadis yang menunjukkan bacaan Fatihah di belakang imam ni adalah satu kewajipan. Dan ada hadis yang zahirnya memang jelas menyokong mazhab Syafi'i dalam masalah ni, iaitu bukanlah hadis ni menyokong mazhab Syafi'i, sebab hadis besar lagi. Cuma kita kata hadis ni zahirnya selari dengan apa yang diucapkan oleh mazhab Syafi'i, yang mana Nabi SAW menyebutkan uh, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Fatihatil Kitab ataupun Fatihah. Jadi dalam isu ni, pandangan mazhab Syafi'i ini minoriti lah kira jika nak dibandingkan dengan mazhab Hambali dan juga Maliki. Tapi dia adalah pandangan yang tepat bagi penilaian saya. Mereka makmum kena baca.
Kadang-kadang kita rasa macam pandangan majoriti tu yang tepat. Kenapa? Kerana kita nilai hujah dia. Jadi majoriti tak majoriti itu bukan penentu kebenaran sebagai satu final say. Oh, majoriti je mesti betul. Tak semestinya. Bergantung kepada isu yang kita bincang, bergantung kepada hujah yang digunakan. Jadi sebab itu, janganlah keliru bila kita sebut majoriti tak majoriti ni. Sebab apa? Saya sebut majoriti dalam video saya yang sebelum ni kerana ada orang kata Rora versus Imam Syafi'i. Rora lawan Imam Syafi'i. Saya kata tak betul. Bukan Rora lawan Imam Syafi'i. Saya kata majoriti bertentangan dengan Imam Syafi'i dalam satu masalah. Maksudnya, nak mudah faham, ni pandangan majoriti ulama, ni pandangan Imam Syafi'i. Jadi, dalam isu ni, bukan Rora versus Imam Syafi'i. Tak. Majoriti bertentangan pandangan dia dengan mazhab Syafi'i. Jadi, saya nak bagi faham yang tu saja. Sebab orang kata saya biadab dengan Imam Syafi'i. Jadi, tak betul tu. Bila kita kata tak tepat, bukan kita ambil pandangan kita, kita nak sanggah Imam Syafi'i. Tak. Kita tengok pandangan majoriti, yang ni pandangan Imam Syafi'i. Ada kalanya, kita setuju dengan pandangan mazhab Syafi'i. Ada kalanya, mazhab Syafi'i bersama majoriti. Ada kalanya. Jadi, perbahasan ilmu ni, dia tak boleh ada emosi. Dia tak boleh ada emosi. Dia mesti diuruskan dengan objektif. Tak apalah kan kalau kita tak suka dengan satu orang pun, tapi paling tidak kita dengar dulu penghujahan dia. Kita dengar dulu apa dia nak cakap. Kerana saya bimbang kita ni telah terhukum orang dengan satu hukuman yang uh, tak adil. Kan, dengan satu hukuman yang tak adil. Okey, itu isu semasa sikitlah. Tapi saya nak sebut kat sini, pada penilaian hadis ni pun ada perbezaan pandangan. Ada yang kata hasan, ada yang kata dhaif. Siapa kata hasan? Ibnu Hajar kata hasan. Pandangan Ibnu Hajar ni dipersetujui ke? Ada yang tak setuju. Syekh Albani tidak setuju. Pengarang kitab ni, Luqman Salafi ni pun tak setuju. Dia kata dhaif. Tapi bukan kata penilaian saja, bahkan ada juga yang kritik Ibn Hajar pada penamaan perawi itu pun dia kata tersilap. Siapa dia? Ghumari. Syekh Al-Ghumari mengatakan Ibn Hajar telah pun tersilap dalam masalah menamakan perawi ini. Jadi, kritikan adalah benda yang biasa, cuma kita laksanakan dengan beradab, dengan perkataan yang baik, perkataan yang elok, perkataan yang bukan maki hamun, bukan. Okey, baik. Walau bagaimanapun, walau bagaimanapun, riwayat ni kalau ia dhaif sekalipun, ia adalah dhaif ringan. Tak ada masalah. Boleh diterima dalam fadail. Kerana apa? Kerana hadis ni merupakan targhib wa tarhib. Galakkan untuk buat benda baik dan galakkan untuk meninggalkan benda yang tak baik. Dia umum saja. Dia tak bawa benda baru. Bahkan dia terkait dengan adab juga, iaitu Nabi SAW suruh berakhlak dengan akhlak yang baik. Jangan bila berurusan dengan orang, macam mana engkau suka bila engkau tak ada pada satu kaum, engkau suka kaum sebut apa pasal engkau. Yang kau suka tu kau buatlah kalau kaum tu sebut. Maksudnya, gunakan penilaian uruf semasa yang tidak bercanggah dengan syarak ni untuk kita mendatangi manusia. Berurusan dengan manusia, jangan terlalu kasar umpama. Cakap dengan lunak umpama. Itu benda yang disebutkan di dalam riwayat ni. Jadi apa yang kita boleh ambil faedah dalam riwayat ni? Apa faedahnya? Yang pertama, Harmalah ni menunjukkan kepada kita kesungguhan di dalam menuntut ilmu. Kerana zaman dulu ni dia tak ada universiti. Zaman dulu ni Masjid Nabawi itulah tempat pengajian. Sebab itu Ahlus Sufah duduk di sana. Ahlus Sufah ni duduk je dekat masjid. Bila Nabi SAW keluar, mereka mengikuti, melazimi Nabi SAW untuk belajar berkenaan dengan hadis-hadis Nabi SAW dan ayat Quran yang turun. Kalau Nabi SAW pergi musafir, so sahabat yang mengiringi Nabi musafir itulah yang akan meriwayatkan kepada kita hadis-hadis Nabi SAW. Jadi ini benda
yang biasa. Kerana zaman dulu tidak adalah sekolah macam kita hari ini, sekolah yang formal dan sebagainya. Tidak ada. Ya, tapi kalau ya, zaman sekarang ni penuntut ilmu perlu masuklah ke tempat-tempat pengajian, kan? Perlu masuklah ke tempat-tempat pengajian, belajar ikut tahap, belajar ikut formal. Cuma orang tanya saya lah, dia kata, mana yang bagus Ustaz? Talaqi ke belajar kat universiti? Saya kata, buat apa nak banding-banding kalau boleh belajar dua-dua sekali? Belajarlah dua-dua sekali. Talaqi pun pergi, belajar kat universiti pun pergi. Jadi tak perlu nak banding-banding. Sebab kadang-kadang orang ni dia banding. Dia kata, apalah kat universiti tu bukan ada ilmu. Belajarlah dekat pondok. Ada pula orang kata, apalah kat pondok tu. Bukannya, talaqi tu bukannya ada apa. Tak ada exam, tak ada apa. Kehadiran pun tak ambil. Baik belajar kat universiti, ambil kehadiran. Bagi saya, dua-dua ni ada kelebihan, ada kekuatan masing-masing. Kan? Guru saya, Syekh Abdul Malik As-Sa'di, apabila kami bertalaqi dengan beliau, ah, dia menyebutkan benda yang sama. Universiti pergi universiti, belajar dekat kelas. Talaqi pergi talaqi. Jangan abaikan salah satu jangan abaikan salah satu daripada metod pengajian ni, kerana rugilah. Universiti ni dia ajar kita cara analitikal. Bagaimana kita menganalisis dan juga bersifat kritis. Manakala talaqi mengajar kita baca teks, mengajar kita macam mana cara nak membaca kitab daripada huruf ke huruf, kan? Textual reading. Kalau dekat universiti ni banyak critical and analytical reading. Kalau talaqi dia lebih kepada textual. Baca sebiji-sebiji dan syekh huraikan. Kedua-duanya ada manfaat yang kita tidak boleh untuk nafikan. Okey. Jadi sahabat ni dia bersungguhlah duduk dengan Nabi SAW, belajar dengan Nabi, melazimi Nabi. Benda ni memang diamalkan daripada zaman sahabat. Memang diamalkan kerana Nabi SAW itu adalah sumber ilmu. Nabi SAW tu sumber hadis. Dah, bahkan Quran tu kita belajar daripada Nabi lah. Kan? Quran tu kita belajar daripada Nabi lah. Jadi, sahabat pun melazimi Nabi lah. Ada ayat Quran tu pun Nabi akan sampaikan kepada para sahabat. Kan? Ada hadis, Nabi akan bagi tahu kepada para sahabat, sahabat akan riwayatkan kepada sahabat-sahabat yang tak dengar. Maka sebab itu kata Barak bin Azib ni, dia orang Ansar. Dia kata apa? Laisa kulluna yasma'u hadisan min Rasulillah SAW wa innama kanat lana dai'atun wa ashghal walakinna an-nas lam yakunu yakzibun yawma idzin fayuhaddithu syahid al-ghaib. Atau kama qala. Barak bin Azib kata, bukanlah semua di kalangan kami ni dengar hadis daripada Nabi secara langsung. Kerana di zaman tu ada sebahagian daripada kami ni ada kerja, ada kebun yang perlu diurus. Tetapi sahabat di zaman Nabi, manusia di zaman Nabi, mereka tidak berbohong. Jadi orang yang mendengar daripada Nabi SAW akan menyampaikan kepada orang yang tak dengar. Jadi mereka menyampaikan ilmu yang mereka dengar kepada orang yang tak dengar. Jadi ini benda yang berlaku di zaman dulu. Maka sebab itu golongan sahabat, sebahagian daripada mereka melazimi tak tinggal-tinggal. Seperti Abu Hurairah. Saya dah cerita dulu. Abu Hurairah ni memang dia lazimi Nabi sungguh-sungguh lepas dia pindah ke Madinah. Dia lapar pun, makan pun terpaksa, orang kata apa, kadang-kadang skip. Sebab apa? Sebab dia takut kalau dia pergi kerja, hadis Nabi yang Nabi sebut akan terlepas. Dia bimbang yang tu. Dia sayang ilmu dia. Maka dia berada di sisi Nabi SAW. Kalau ada orang bagi makan kat dia, adalah. Kalau tak, dia tahanlah lapar tu. Kan? Jadi, ada sebahagian siap ambil turn. Seperti Umar dan juga salah satu orang daripada kalangan orang Ansar ambil turn. Sebab dia dah kerja, jadi dia kata, hari ni engkau pergi jumpa dengan Nabi SAW, kau pergi lazimi Nabi. Esok aku pula. Dia kata, esok aku pula nak pergi. So, yang kau apa? Yang kau dengar daripada Nabi SAW hari ni, kau sampaikan kepada aku. Esok aku pula pergi jumpa Nabi, aku dengar esok, aku akan sampaikan pada engkau. Jadi begitulah ilmu hadis itu berkembang dan akhirnya sehingga sampailah kepada kita. Jadi ini merupakan jasa-jasa para sahabat Nabi SAW. Okey. Baik. Itu yang pertama. Kesungguhan sahabat dalam menuntut ilmu. Bahkan kesungguhan, bukan kata sahabat saja, kesungguhan golongan salafus salih terhadap ilmu pun sangat-sangat dahsyat. Sangat-sangat dahsyat. Seperti mana yang kita tahu, Abu Ayyub Al-Ansari sanggup mengembara daripada Madinah pergi ke Mesir hanya semata-mata nak mendengar satu hadis. Seperti mana yang telah saya ceritakan dulu.
Ada di kalangan sahabat yang mengembara daripada Madinah pergi ke Syam hanya semata-mata nak dengar satu hadis. Maka sebab itu munculnya satu idea yang telah dimulakan oleh para sahabat, iaitu ar-rihlah fi talabil hadis, mengembara mencari hadis, yang akhirnya dibudayakan oleh ulama-ulama hadis zaman terkemudian. Ulama-ulama hadis zaman terkemudian, mereka mengikuti budaya ni, mereka mengikuti tradisi ni, jadi mereka pun mengembara. Cuma dalam banyak-banyak ulama yang jagoh dalam hadis ni, ada seorang ulama ni dia tak diriwayatkan mengembara, itu Imam Malik. Kenapa tak mengembara? Sebab dia duduk kat Madinah. Itu kelebihan dia. Duduk kat Madinah tak perlu mengembara sebab orang datang ke Madinah. Kenapa orang datang ke Madinah? Orang nak pergi salat kat Masjid Nabawi. Jadi dia mengambil peluang keberadaan dia dekat Madinah tu untuk dia berjumpa dengan tok-tok guru, syekh-syekh, alim-alim besar, ulama-ulama besar yang datang ke Madinah untuk mengambil ilmu daripada pengunjung-pengunjung yang datang ke Masjid Nabawi. Itulah Imam Malik rahimahullah. Imam Syafi'i pun mengembara. Kan Imam Syafi'i mengembara ke Hijaz, Imam Syafi'i mengembara sebab Imam Syafi'i ini berasal daripada Palestin. Kan hari ini kalau kita dengar Palestin, Gaza kan, Imam Syafi'i berasal daripada Palestin. Kan? Jadi dia mengembara pergi ke Hijaz, pergi ke Baghdad, kemudian mengembara pergi ke Mesir, yang mana Imam Syafi'i akhirnya menetap di Mesir dan meninggal dunia di sana. Rahimahullah. Moga Allah Ta'ala merahmati Imamuna Syafi'i rahimahullah. Okey. Baik, itu yang pertama. Faedah yang pertama, kesungguhan mereka menuntut ilmu. Yang mana kalau kita nak banding dengan kita di zaman ni, sangat-sangat sukarlah untuk kita bayangkan bagaimana susahnya mereka mengambil, orang kata apa, mengambil inisiatif untuk uh, menuntut ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW suruh sahabat ni, bukan kata sahabat ni sajalah, untuk kita semua, iaitu kalau boleh buatlah benda yang makruf, cegahlah benda yang mungkar. Bahkan kalau kita bertengok dalam hadis yang sangat masyhur, kalau kita ambil dalam hadis 40, perkataan yang sangat masyhur daripada Nabi SAW, Nabi kata apa? Dalam riwayat tu Nabi kata, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata diam, hendaklah dia berkata baik ataupun diam. Maksudnya apa kat situ? Maksudnya, kalau tidak ada, kan, kalau tidak ada benda baik nak cakap, kalau tak ada benda baik nak cakap, diam saja. Maksudnya kalau ada benda kau nak cakap, pastikan benda baik. Cakap ni termasuklah tulis sekali. Zaman media sosial ni kadang-kadang cakap dan termasuk tulis sekali lah. Ada orang dia tulis benda yang dia pun, kalau orang tanya dia balik, engkau tulis ni benda baik ke? Kan? Dia kata tak tahu tu Ustaz, rasa macam tak baik. Jangan tulis. Nak tulis pastikan benda tu benda yang baik. Okey. Ini pandangan atau faedah yang kedua, iaitu pastikan kita laksanakan benda yang baik dan cegah benda yang mungkar. Cegah diri dan cegah orang lain benda mungkar. Kenapa kita kena cegah mungkar? Kalau kita tengok dalam hadis, Nabi SAW memang suruh kita cegah benda mungkar. Kan? Bukankah hari ni orang kata tak payahlah sibuk-sibuk, kan? Tak payahlah sibuk-sibuk. Kita bukan wali dia. Yang kita nak pergi sibuk-sibuk jaga tepi kain orang tu buat apa? Nabi SAW ajar kita untuk bersihkan environment masyarakat Muslim. Sebab itu Nabi SAW tak suka orang yang buat dosa dan menzahirkan dosa dia. Buat dosa tu satu hal dah, kesalahan dah dalam agama. Tapi menzahirkan dosa lagilah satu kesalahan. Maka sebab itu Nabi SAW kata dalam hadis, kullu ummati mu'afa illa al-mujahir. Kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin. Setiap daripada kalangan umat aku ni diberikan kemaafan, diberikan keampunan, kecuali orang yang menzahirkan dosa. Dia dah buat dosa tersembunyi, dosa tu dosa dah. Lepas tu esok bila berpagi-pagi dia pergi cerita pula dosa yang dia buat, berbangga-bangga pula. Berbangga-bangga pula. Jadi sebab itu, ya, kita kena bersihkan environment
Muslim, environment masyarakat Islam daripada dosa itu dizahirkan. Kerana apa? Kerana dosa yang dizahirkan ni kita tak boleh jamin ia tidak menjadi panduan dan contoh. Kadang-kadang ada je orang nak buat, nak jadikan benda tu sebagai contoh, dia jadi trend. Kan, dia jadi trend. Maka sebab itu kita tengok kadang-kadang dalam masyarakat kita ni ada benda-benda yang tak bagus. Tapi bila tak ada orang yang cegah mungkar, benda yang mungkar tu, benda yang tak bagus tu nampak macam bagus. Sebab tak ada orang nak tegur, tak ada orang nak bantah. Ha, ini benda yang bahayalah, kan? Ini benda yang bahaya. Jadi sebab itu kita perlu melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar. Okey. Kemudian yang ketiga, innal manhaj al-qawim al-muwassil ataupun al-musil ila as-siratil mustaqim was-sana'il 'azim ay yattasifal insanu bil akhlaqil karimah wa yabta'idu 'anil akhlaqir radhilah. Sesungguhnya, kata Syekh pengarang kitab Rasyul Barat ni, dia kata sesungguhnya metodologi yang mampan, metodologi yang lurus, yang teguh, yang menyampaikan kita ni ke jalan yang benar dan dapat pujian yang agung daripada agama, ialah apabila seorang insan itu berakhlak dengan akhlak yang mulia dan menjauhkan diri dia daripada akhlak yang buruk. Jadi kita ni sama-sama lah, saya pun sama, tuan-tuan, kita pun sama. Kita kena jauhkan diri kita daripada akhlak yang buruk. Ya, okey. Kita pergi kepada riwayat yang berikutnya, iaitu hadis nombor 223. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddathana al-Hasan ibn Umar, qala haddathana Mu'tamir, قال ذكرت لأبي حديث أبي عثمان عن سلمان أنه قال إن أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة فقال إني سمعته من أبي عثمان يحدثه عن سلمان فعرفت أن ذاك كذا فما حدثت به أحد قط. Yang bermaksud hadis nombor 223, Imam Bukhari kata Hasan bin Umar telah menceritakan kepada kami. Dia berkata Mu'tamir telah menceritakan kepada kami, yang mana Mu'tamir ni dia berkata kepada ayah dia. Dia kata, saya menyebutkan kepada ayah saya, ya, saya menyebutkan kepada ayah saya hadis Abi Uthman, yang mana Abu Uthman meriwayatkan daripada Salman, yang mana Salman mengatakan sesungguhnya ahli ma'ruf dalam dunia, orang yang suka buat kebaikan dalam dunia, merekalah ahli ma'ruf di akhirat. Ditanya pasal hadis ni. Maka kata ayah Mu'tamir, saya juga pernah mendengar daripada Abi Uthman, yang mana Abi Uthman juga menceritakan, Abi Uthman juga meriwayatkan daripada Salman. Tapi aku tak cerita pada siapa, aku tak bacakan lagi hadis ni pada pada sesiapa. Maksudnya apa? Anak dengan ayah riwayat daripada sumber yang sama. Dia riwayat daripada sumber yang sama. Dan hadis ni saya dah huraikan dalam kuliah yang lepas. Kemudian Imam Bukhari bawa lagi satu riwayat. Kata Imam Bukhari, haddatsana Musa qala haddatsana Abdul Wahid an Asim an Abi Uthman qala qala Rasulullah SAW mithlahu. Yang mana kata Imam Bukhari, Musa telah menceritakan kepada kami, ya, dia berkata Abdul Wahid telah menyampaikan kepada kami daripada Asim daripada Abi Uthman, yang mana Abi Uthman terus angkat riwayat ni kepada Rasulullah SAW, bukan tak melalui Salman lagi. Iaitu hadis ni dia tak melalui sahabat yang bernama Salman, terus diangkat kepada Nabi SAW. Kan, terus diangkat kepada Nabi SAW. Tapi riwayat ini jalur dia terputuslah sebab Abu Uthman angkat terus kepada Nabi SAW. Okey, jalur yang kedua tadi, jalur yang kita baca yang kedua tadi, dia jalur tu adalah kata-kata Salman. Kata-kata Salman, tetapi kalau kita tengok dalam riwayat 221 tu disandarkan kepada Nabi SAW. Tapi apa yang disebut ni riwayat mauquf pun
tapi dia bercerita tentang akhirat, maka pastinya Salman mendapat faedah ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kemudian kita pergi kepada bab yang ke-115. Bab inna kulla ma'rufin sadaqah. Bab pada membicarakan sesungguhnya setiap daripada kebaikan itu dikira sebagai sedekah. Okey. Hadis nombor 224. Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Ali ibnu Ayyash. Qala haddatsana Abu Ghassan. Qala haddatsani Muhammad ibnu Al-Munkadir. An Jabir bin Abdullah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu ma'rufin sadaqah. Maksudnya, kata Imam Bukhari rahimahullah, Ali bin Ayyash telah menceritakan kepada kami. Dia berkata Abu Usman telah menceritakan kepada Abu Ghassan telah menceritakan kepada kami. Dia berkata Muhammad bin Al-Munkari telah menceritakan kepada saya daripada Jabir bin Abdullah, daripada Jabir bin Abdullah ataupun bin Abdullah daripada Nabi SAW, yang Nabi SAW menyebutkan dalam hadis ni sanad dia sahih. Kullu ma'rufin sadaqah. Setiap daripada perkara yang baik adalah sedekah. Setiap daripada perkara yang baik itu dihitung sebagai sedekah. Maka riwayat ni dia merupakan jawami'ul kalim. Apa itu jawami'ul kalim? Ini merupakan keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ini bila bercakap, cakap benda sikit tapi maknanya sangat luas. Ya. Okey. Ini keistimewaan Nabi SAW. Ada jawami'ul kalim pada Nabi. Iaitu cakap benda, ayat pendek tetapi maknanya luas. Ini antaranya lah. Kullu ma'rufin sadaqah. Setiap daripada benda baik dikira sebagai sedekah. Apa itu sedekah? Sedekah yang kita faham ialah sedekah memberi sesuatu pemberian tanpa minta balasan dunia. Tanpa minta habuan dunia. Maksud kita buat tu, kita bagi kat orang tu, nak dapatkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sedekah. Tapi kebanyakan daripada kita yang anggap sedekah ni dia mesti berbentuk harta lah. Kan? Dia mesti berbentuk harta. Kalau tak bentuk harta, kita tak terbayang itu adalah sedekah. Itu yang biasalah. Makna yang orang Arab kata yataba al-makna alladhi yatabadaru ila dhihn. Makna yang sentiasa berlega. Makna yang tersemat dalam minda kita, yang masuk terus bila orang sebut perkataan sedekah, masuk terus dalam minda kita. Oh, maksud sedekah ialah uh, sesuatu yang bersifat kepada harta, kebendaan, bagi kepada orang, ya, nak dapatkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tu dipanggil sedekah. Tapi sedekah ni Nabi kata, Nabi berikan satu definisi yang lebih besar. Ha, ya, yang lebih besar, iaitu setiap daripada kebaikan. Apa saja benda yang syarak kata baik yang kita buat, kita nakkan balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dalam hadis ni sebut ia adalah sedekah. Kita bagi harta, kita bagi khidmat, kita ajar orang, kita cegah perkara mungkar, itu dianggap sebagai sedekah. Dan kalau kita sempat ada rezeki panjang umur, insya-Allah pada kuliah akan datang ni kita akan baca satu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut zikir tu pun dianggap sebagai sedekah. Jadi ini di antara perkara yang kita kena ubah sikit setting. Makna sedekah ni bukan hanya semestinya harta. Harta termasuk, tapi bukan itu sahaja. Apa saja kebaikan yang kita buat, yang kita beri pada orang, itu dianggap sebagai sedekah. Wallahu ta'ala a'lam. Okey, jadi itu saja yang boleh saya sampaikan pada malam ini. InsyaAllah, um, jika ada kesempatan, kita bertemu lagi. Saya nak tengok kalau ada soalan. Ya.
Salam Ustaz, Waalaikumsalam. Saya ada terbaca posting yang mengatakan wuduk tidak sah jika tiada dibaca basmalah sebelum wuduk. Bila wuduk tidak sah, maka salat juga tidak sah. Adakah betul perkara ini? Mohon pencerahan. Okey. Dalam isu membaca bismillah sebelum berwuduk, ya, ia merupakan perkara yang orang kata apa, berlaku perbezaan pandangan dalam kalangan ulama. Ada dua pandangan di sini. Pandangan yang pertama ialah pandangan majoriti ulama yang mengatakan membaca bismillah sebelum mengambil wuduk adalah sunnah, adalah mustahab, adalah digalakkan. Kerana apa? Kerana Nabi SAW menyebutkan di dalam riwayat, tawaddau bismillah. Kalau tak silap riwayat Nasai, yang mana Nabi SAW mengatakan berwuduklah kamu dengan membaca nama Allah. Tetapi kenapa majoriti ulama kata ia adalah sesuatu yang digalakkan, bukan sesuatu yang wajib? Kerana dalam ayat Quran ketika mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan anggota-anggota wuduk, iaitu kefarduan ataupun pensyariatan wuduk, Allah Taala kata apa? Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila salah faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu nak pergi salat, basuh muka. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan berkenaan dengan bismillah. Jadi bila ada hadis yang menjelaskan tentang kepentingan kepentingan bismillah, kan, bila ada disebutkan tentang kena baca bismillah, maka majoriti ulama mengatakan yang ni makna dia dengan makna sunat. Dengan makna sunat, bukannya dengan makna wajib. Okey, bukan dengan makna wajib. Itu pandangan majoriti ulama. Jadi kalau mengikut pandangan ni, tak ada masalah lah untuk tidak membaca bismillah, cuma tak dapatlah pahala sunat tu. Tak dapat pahala sunat tu. Okey? Baik. Itu riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, riwayat yang kedua, pandangan yang kedua, bukan riwayat yang kedua. Pandangan yang kedua adalah pandangan dalam mazhab Hambali, yang mana dalam mazhab Hambali disebutkan sesiapa yang tidak membaca bismillah. Bismillah ni dikata wajib dalam wuduk. Jadi kalaulah kata dia tak baca bismillah secara sengaja, maka tak sah wuduk dia. Jadi ini pandangan Hambali, tapi wallahu alam, saya dalam isu ni saya bersama dengan pandangan majoriti ulama yang mengatakan bismillah itu sunat sahaja. Salam Dr. Waalaikumsalam. Harap Dr. sihat. Alhamdulillah sihat. Dalam Facebook Dr. tulis saya tidak tahu dakwaan kelebihan malam 10 Rejab ni sama ada didasari dengan riwayat yang sah ataupun tidak. Jadi apa makna ni? Ada khilaf. Satu lagi nak tanya, macam mana pula dengan malam 1 Rejab? Dia macam ni. Ibnu Hajar Asqalani, dia mengkaji riwayat-riwayat yang menceritakan tentang kelebihan bulan Rejab ni secara spesifik. Yang mana ada riwayat yang menceritakan kelebihan Rejab secara spesifik, tapi riwayat-riwayat ni, kata Ibn Hajar, kesemuanya tidak sahih. Tidak ada yang spesifik mengatakan malam ni bulan Rejab ataupun bulan Rejab secara spesifik ada fadilat, tak ada. Semuanya tidak sahih. Yang sahihnya, Rejab ni bulan haram, dan bulan haram ni digalakkan untuk kita berpuasa. Jadi kita banyak kalau berpuasa pada bulan haram ni, kan? Tapi adakah riwayat ada menyebut 10 Muharram, 10 Rejab ni ada satu fadilat? Saya tak jumpalah riwayat tu. Tapi kalau ikut pandangan Ibnu Hajar, memang tak ada yang sahih. Kalau ada riwayat, kena bawa mari supaya kita boleh nilai. Tapi secara umumnya, ada orang dah kaji, ulama-ulama hadis semisal Ibn Hajar dah kaji, maka dia buat kesimpulan tak ada. Jadi kita boleh berpadalah dengan kajian dia. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah Prof akan ambil tindakan undang-undang terhadap komen keterlaluan daripada Fahmi Mujir yang katanya baru meminta maaf atas alasan tertentu? Dia sebut pada saya yang dia nak type lain tapi dia orang kata apa, terlena.
tak sedar diri, maka dia tersen lah yang layak disembelih tu, kan. Jadi kita terimalah zahirnya tu dan kita serahkan apa yang terbuku dalam jiwanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya terima zahir begitu, jadi dia pun dah minta maaf. Ya. Baik. Adakah sahih peristiwa Isra' dan Mi'raj berlaku pada 27 Rejab? Ada sebahagian pandangan yang mengatakan begitu, tetapi ya, tidak ada riwayat yang sahih yang menceritakan tentang spesifik date, tarikh. Peristiwa itu berlaku, tapi bila ia berlaku tidak dinyatakan dalam riwayat-riwayat yang sahih. Tapi yang pentingnya kita percaya ia berlaku. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Maaf lari tajuk. Harap doktor nampak pertanyaan saya ni kerana saya rasa penting buat saya dan masih keliru. Saya tinggal berdekatan dengan masjid saya, ingin selalu solat berjemaah di masjid tempat saya, tapi bacaan imam sangat teruk sehingga boleh merubah makna ayat. Selama ni ada juga saya datang tapi dalam keadaan yang keliru, sama ada solat berjemaah. Okey, tuan, ulama membezakan di antara dua jenis bacaan imam yang tersalah. Satu, bacaan imam yang salah tetapi tidak merubah makna Al-Fatihah dan rukun-rukun qauli yang lain. Yang kedua, bacaan rukun qauli imam yang merubah makna. Kita kena tengok, dia baca yang ubah makna tu rukun qauli ke bukan? Kalau rukun qauli, itu Fatihah lah yang kita dengar kan. Kalau Fatihah, maka kalau dia merubah makna, maka tidak sah salat dia. Jadi kita tak bolehlah ikut belakang dia. Cuma adalah sebahagian mutaakhirin mengatakan, kalau makhraj huruf tu hampir dekat-dekat, kan, makhraj huruf tu dia dekat-dekat antara satu huruf dengan satu huruf, maka dia kata untuk orang awam dimaafkan, tapi untuk orang yang mempunyai kemahiran, mempunyai pengetahuan, tak boleh solat belakang imam yang seperti ini. Jadi yang penting tuan, dalam isu ni, kalau betul rukun qauli dia mengubah makna ayat, mengubah makna bacaan, tuan kena bagi tahu kepada pihak yang melantik, uh, pihak yang melantik, supaya ditukarlah imam tu, kerana imam tu tidak mampu lagi untuk menjadi imam. Okey. Okey, ni ada. Macam mana nak tahu mana satu hadis yang benar-benar valid atau sahih atau hasan? Sebab setiap satu hadis kadang-kadang ada yang bersetuju, ada yang tak setuju. Berapa orang yang setuju baru dikatakan valid? Dia kena belajar ilmu hadis. Tapi kalau orang awam macam mana? Kan? Orang awam macam mana? Orang awam ni, dia dengar penjelasan yang mana dia yakin yang tu betul, maka dia boleh ikut. Kerana orang awam ni, Allah Subhanahu Wa Taala arahkan dia untuk fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Tanya orang yang tahu jika kamu tidak tahu. Ha. Wallahu a'lam. Jadi itu sajalah yang boleh saya sampaikan pada malam ni. Banyak lagi soalan ni tapi saya tak sempat nak tengok sesuatu. Jadi saya rasa cukup sekadar itu dulu. InsyaAllah pada kuliah akan datang kita sambung lagi mana yang berkesempatan. Saya mohon maaf terkasar bahasa tersilap kata. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Global Ihsan yang menganjurkan kuliah pada malam ni. Terima kasih kepada semua yang hadir. Ramai juga yang hadir malam ni. Alhamdulillah. Yang bergaduh pun ada kat komen tu, tak ada masalah. Kita kita layankan saja. Nak buat macam mana kan, orang nak melepaskan marah, silakan, tak ada masalah ya. Jadi kita jumpa lagi insya-Allah pada lain masa. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.